Sekarang saya pikir kalau dia kata dia Melayu, dia tunjukkan dia tu hidup macam orang Melayu, budi bahasanya orang Melayu, kebudayaannya orang Melayu, cakap Melayu, dia orang Melayu lah. Walaupun dia dengan orang lain dia cakap Inggeris. Sebenarnya penumbuhan asas 50 itu mula-mula sekali saya cuba kumpulkan kawan-kawan itu atas dasar rindukan kawan-kawan yang di SITC yang sama-sama menulis di sana, sama-sama menghadapi masalah-masalah itu kita berutusan dengan surat menyurat. Dan kebetulan mereka itu adalah juga penulis-penulis. Walaupun ada yang jarang menulis, ada yang kerap menulis. Itu habis zaman Jepun, keadaan kami ada yang dapat sambung pelajaran ke Tanjung Malim, ada yang tidak, kemudian hilang. Jadi nak timbulkan balik itu, saya cuba nak tarik teman-teman daripada bekas pelajar Tanjung Malim yang ada di seluruh Malaya. Saya minta KJMS tolong jemputkan kawan-kawan saya ini supaya kita dapat berunding, bertukar-tukar pikiran atau bagaimanalah. KJMS mengatakan bahawa memanggil orang mesyuarat macam itu bukanlah prioriti KJMS. Pada mula-mulanya saya macam nak merajuk, tapi bila saya pikirkan bahawa saya masih atas nama KJMS, saya masih terlibat dengan jawatan kuasa pelajaran Melayu, Majlis Pelajaran Melayu yang pada masa itu memperjuangkan sekolah menengah Melayu. Jadi saya tahan itu sementara, saya cuba lihatkan permintaan saya itu. Tapi dalam bulan April, saya ingat 29 hari bulan April, ada seorang bahasawan dari Indonesia. Saya pikir Pak Madung Lubis namanya. Kemudian dia datang ke Singapura ini, dipanggil penulis-penulis Singapura, termasuk saya, orang yang menulis muda ini melalui Utusan Melayu dan Melayu Raya Press pada masa itu, 29 April. Saya pergi jumpa, dan saya fikir 2 jam setengah kita duduk penulis-penulis ini semua, termasuk Pak Harun Al-Rashid, Asad dari Utusan Melayu, dan ada lagi pengarang-pengarang dari Utusan Melayu yang kumpul, termasuk saya yang bukan dari utusan, saya, Hamzah, Masuri, Jimmy Asmara, Ashraf. Kemudian dalam arti itu dia masuk dari mana datang ni? Dari Utusan Melayu, dari hiburan, dari Mutiara, dari Melayu Raya, Utusan Melayu, Mestika. Kemudian saya tak ada dari mana-mana. Saya tidak dari Kesatuan Guru-Guru, tidak dari mana-mana. Saya sendiri. Kemudian seorang daripada yang hadir itu, Abdul Majid Husin, nama penanya Hamzah. Dia kata, oh ini kami ini dari rombongan angkatan 50. Jadi maknanya kita tak ada angkatan 50. Jadi saya bila dia sebut perkataan angkatan 50 tu, saya teringat apa yang saya nak kumpulkan
penulis-penulis muda itu supaya kita dapat satu, bukan misi persatuan, tapi barangkali gabungan. Masa itu sudah ada gabungan pelajar-pelajar Melayu Semenanjung yang menerbitkan 4 PM. Kita pakat-pakat. Saya cakap lah yang saya dah minta ke Satuan Guru tolong bagikan. Satuan Guru tak sanggup, dia kata bukan prioriti dia. Kemudian timbul Merah. Dia kata, kenapa kita mesti nak minta bantu orang tua? Orang tua dia sudah kaku perjalanannya. Kenapa kita tidak orang muda-muda? Jadi kita tanya, kalau kita orang muda di mana kita nak bawa? Nak bawa ke hotel? Mana nak cari duit? Tak ada. semua tak ada. Cakap saja tak ada. Jadi penghabisan mereka bersuruh panggil ke rumah saya. Dan Jimmy Asmara sebagai pemimpin Sahabat Pina, ada banyak penulis-penulis yang dari Sahabat Pina, antaranya kawan-kawan saya itu panggil, nak adakan satu pertemuan. Kemudian bersetuju, okey, saya jemput 80 kawan-kawan itu dari Sahabat Pina dan daripada teman-teman di Tanjung Malim. Yang datang 19. Dan itulah 19 orang itu saya kemukakan niat saya itu. Dia kata kita tak usah bosan. Sebab kita dah ke depan, kita terus saya tanya, kita nak adakan pertemuan seperti Sahabat Pina aja ke? Udah kita buat satu pertubuhan, kita register pertubuhan tu kita. Itu tadi kita bila bersetuju macam itu. Pertubuhan tu nak dia namakan apa. Itu timbulan macam-macam tu, tapi tidak nampak pembaharuan. Kita tak mau pakai perkataan persatuan tu, kita buat nama Angkatan Sastra 20. Bila setuju semua, kita draft lakar undang-undang apa semua tu, kita registerkan di pendaftar Registrar of Society atas nama Angkatan Sastra 50. Itulah pula. Bila kita siarkan pengubuhan tu di Surat Khabar, menderu penulis-penulis yang daripada Malaysia, daripada Brunei, semua hantar nama minta kirim borang tak apa. Itulah yang membesarkan hati saya. Mula-mula saya buat. Satu cabaran yang kita harap, cabaran menghadapi perpecahan. Dan perpecahan ini sebenarnya bukanlah oleh kelompok, ada kelompok kanan kelompok kiri, tapi oleh dua ahli, dua anggota, Ashraf dan Hamzah. Yang satu menegakkan faham seni untuk seni, yang satu menegakkan faham untuk masyarakat. Ashraf kemukakan pendapat berkenaan seni untuk masyarakat, kemudian Hamzah bukan untuk seni. Jadi itu sebenarnya itu satu forum, tapi orang sudah jadikan dia itu sebagai satu polemik sebab pertentangan pendapat. Saya memandang apa yang kita buat dengan tidak disedari adalah kita bela masyarakat. Jadi itu satu cabaran besar. Kita menghadapi kemudian banyak pula bila perpisahan, banyak anggota-anggota asas semua yang balik kampung tu memang di balik kampung lah, negeri dia dah merdeka, dia balik kampung ya. Yang orang Singapura pun berhijrah ke Kuala Lumpur ke apa. Itulah masa itu yang orang ajak saya pergi. Kita pergi kerana orang pergi je, pasal apa kan? Tak ada apa-apa, jadi tak ada tuduhan apa. Bukan saya pergi sana langsung jadi datuk, jadi VO ke apa, tak ada. Jadi saya jawabkan itulah. Jadi itu kita terasa satu cabaran yang berat, sehingga saya buat keputusan bahawa masyarakat asas Timur dengan beberapa orang tu, kita jemput semua penulis-penulis muda yang bawah-bawah kita ni, masuk Jamal Tukimin punya angkatan, si Latif Muhammad punya angkatan, semua kita kumpulkan
kita bentuk satu asas pulau baru dengan visi baru, kita capai, kita perjuangkan sejahtera untuk masyarakat. Saya pikir jati diri sekarang sudah makin umum. Kalau dulu ketika beliau katakan jati diri, yang dikatakan jati diri orang Melayu itu, nomor satu dia orang Melayu, nomor dua dia gunakan bahasa Melayu, dia berkebudayaan Melayu, beragama Islam. Itu jati diri orang Melayu. Kalau tidak ada, kalau salah satu daripada ciri itu hilang, hilanglah jati diri.